Malam ada orang malam tadilah datang kat saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak cakap sikit, banyak pun boleh. Ada benda nak cakap Ustaz. Apa dia? Saya ni Ustaz, saya tak puas hatilah Ustaz. Kenapa? Tak tengok mesej-mesej orang kata ni nak bayar bil elektrik, nak bayar bil madrasah, tak boleh bayar. Saya tengok memalukan lah Ustaz. Kalau tak boleh buat sekolah, buka sekolah, jangan buka sekolah. Saya ingat dia nak tolong. Job cerita panjang. Hujung tu saya kata, Tuan nak tolong apa kat madrasah? Tak ada apa-apa Ustaz. Ingat nak bagi 1 juta tadi. Dia tak cerita susahnya membangunkan sekolah tu, nak tolong. Sebab membangunkan benda ni bukan satu keseronokan. Dia tidak ada nilai komersial. Kita bukan nak buat disco, nak buat tempat orang berjoget, tetapi kita nak bangunkan tempat yang orang tak pandang ada nilai komersial. Siapa yang nak menolong? Tak glamour pun kerja ni. Susah. Bila susah patut kita tolong. Tiba-tiba kita pula kata malu dah apa sebagainya. Orang tu bangunkan pun dah kira okey. Contoh kita ni Zohor tak ramai, asar tak ramai. Sebelah sekolah madrasah ni, surau ni ada madrasah tahfiz. Sebab ada madrasah tahfiz, orang meninggal kat sini, Zohor tu, mari budak tu jubah putih, serban putih, tolong sembahyang mencukupkan 40 orang yang soleh. Azab kubur diangkat dengan sebab berjiran dengan madrasah. Tak hebat lagi. Allahu Akbar. Kan? Sebab nilai ini tak semua orang boleh faham. Allah saja yang faham. Sebab ada sahabat-sahabat Nabi yang tak mampu berjuang, tapi mereka kalau diberikan peluang berjuang. Sebab itu kalau kita pergi dekat Masjid Nabawi, dekat belakang makam Nabi, ya, ada tempat tinggi sikit, dia macam pentas. Keliling tu ada pagar warna kuning. Situlah duduknya Ahlu Suffah. Sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah, tak ada rumah, tak kahwin, ada kadang-kadang tak kahwin, tak ada pencarian, duduk kat masjid saja, makan dengan bantuan infak orang ramai, Baitumal, dan juga Nabi yang sedekah kat dia orang. Ada kata riwayat 400 orang, ada kata 80 orang. Tapi itulah tempat dia sampai hari dikekalkan dalam Masjid Nabawi, dekat dalam Raudah tuan-tuan. Dikekalkan tempat itu sebagai ingatan pada kita. Ayat 273 Al-Baqarah cerita mengenai dia orang. Antara sifat dia orang, mereka tidak pernah meminta-minta, tetapi orang faham dia memerlukan. Ini kemuliaan. Dan kalau kita beri ke orang ni, jangan hina. Sebab orang ini bukan minta dihina. Sebab itu memberi kemudian mengongkit, ini bukan sifat orang yang baik. Kena kepada Abu Bakar As-Siddiq, seolah-olah mengongkit Mistah ni. Sedangkan Mistah tu fitnah dia, tapi Allah tak balas jahat dengan jahat. Ni kita tahu orang sihir kita, boleh tak balas balik sihir? Islam tak ajar macam tu. Tak boleh kita orang sihir kita balas dengan sihir. Dah kita jadi ahli sihir. Ada seorang ulama meninggal dah. Wartawan tanya dia, kenapa orang kata dia tak balas balik kata? Ulama tu jawab dengan kata yang cukup indah. Kalau anjing gigit kita, takkan kita nak gigit balik kaki anjing tu? Terdiam wartawan tu. Takkan anjing gigit kita, kita geram ke anjing, gigit balik anjing, kita dah macam anjing dah. Allahu Akbar. Indahnya hidup dengan agama Allah dia. Yang terakhir tadi ialah Ibnu Sabil, yang ke-8. Ibnu Sabil ialah orang dalam perjalanan, dia putus bekalan. Bukan sebab dia miskin, dia kaya, dia banyak kredit kad, duit pun banyak. Tiba-tiba pergi Sudan kena rompak, tak tinggal apa selain sepinggang. Orang macam ni berhak mendapat zakat, sebab nak meneruskan perjalanan dia tu. Itu dia panggil Ibnu Sabil. 8 golongan inilah yang disebutkan dalam perkara apa dia yang kita kena faham. Jadi dalam hal ini, antara tu tadi dilebihkan kepada para alim ulama pada ilmu dan cara tasawuf disebut dalam kitab yang saya sebutkan. Antaranya kelebihan memberi syafaat. Sebab syafaat ini tadi yang pertama, daripada kelas bawah naik kelas atas syurga. Yang kedua, syafaat Nabi, orang yang ada sedikit iman,
Walaupun sebesar gandum, sebesar zarah, sebab ada iman, dia dapat masuk syurga. Yang ketiga, orang yang amalan baik dengan amalan tak baik dia sama banyak. Bila ditimbang, ni 50, ni 50. Dia perlukan sedikit pertolongan untuk memberatkan amalan baik. Yang ni juga syafaat Nabi. And apa lagi yang ketiga? Yang keempat, orang yang buat dosa besar. And syafaati li ahlil kabair, kata Nabi. Syafaat aku untuk orang yang buat dosa besar. Dia dosa besar masuk neraka, tapi boleh masuk syurga dengan sebab syafaat Nabi. Ada seorang tu ahli neraka, dia bercakap dengan ahli syurga. Dia kata apa? Dia mau kenal kawan. Kecik Kelantan. Kata ahli syurga tu, Sat no, aku nak fikir dulu. Orang Kedah pula ahli syurga. Kenal. Engkau dulu ke yang beri aku minum kat dunia? Betul, kata ahli neraka. Cuba kau minta kat Tuhan agar aku masuk syurga sebab beri kau minum dulu kat dunia. Dia minta, lalu yang neraka masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Apa lagi syafaat yang diberikan di akhirat oleh Allah kepada Rasulullah? Kita masuk syurga tanpa hisab. Sebab kalau saya bayangkan padang mahsyar itu meja ni, padang mahsyar sekeping, panas, atas bawah panas, tak ada baju. Hufatan, kaki ayam. And hufatan uryanan, tak berbaju, bertelanjang. Ghurlan, tak berkhatan, belum bersunat. Yang ni sana tu syurga, yang ni titian sirat, bawah ni neraka. Neraka yang paling atas Jahannam, paling bawah Hawiyah. Daripada atas ke bawah Jahannam tu 70 tahun, iaitu 70,000 tahun akhirat. Dan jambatan nak lalu ni bukan jambatan Pulau Pinang besarnya, bukan jambatan Tambak Johor, bukan jambatan jambatan Muar tu, Tanjung Agas. Jambatan dia sehelai rambut dia belah 7, punyalah halus. Lebih tajam dari pedang, Nabi kata. Dalam keadaan ada yang pergi ke sana sepantas kilat, selaju angin, berkenderaan, berjalan, ada yang merangkak-rangkak di atas jambatan yang sangat halus dan tajam tersebut. Dalam keadaan ada yang diberikan oleh Allah cahaya untuk melintas sebesar ibu jari kaki dia. Bila cahaya tu ada, terang, dia merangkak. Bila gelap, dia berpaut pada apa yang boleh dia berpaut. Dalam keadaan api neraka di bawah ini, seperti kepala tengkuknya menjongol ke atas, cuba menarik orang yang lalu kat titian sirat, ditarik ke bawah. Dan orang yang duduk di pada mahsyar ini melihat api neraka yang sedang menyemarak itu. Setiap orang di pada mahsyar melihat api neraka. Perasaan pengalaman yang cukup mengerikan di mahsyar itu terasa walaupun dia dapat berjaya menyeberang ke sebelah dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita melangkah dia? Kita melangkah bila kita langkah kaki kanan pergi, kaki kiri ikut belakang. Dan bila kita nak melangkah kaki kiri, kaki kanan menekan, beban semakin berat, bawah itu tajam, apinya menarik. Macam mana keadaan kita nak melepasi titian sirat Allah kalau bukan dengan syafaat, kalau bukan dengan amalan-amalan? Ada orang dia tak lalu mahsyar, dia terus masuk syurga kerana syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara perkara yang kita nak cari di samping amal-amal soleh yang kita buat. Bukan main-main. Dan sebab itu benda ini semua duduk dalam keadaan apa yang kita buat. Antaranya ialah sedekah tu tadi. Macam Sayyidah Abu Bakar, namanya dipanggil dari setiap pintu. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kita ni dipanggil satu pintu pun jadilah. Abu Bakar 8 pintu panggil nama dia. Semuanya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah lazimkan hidup kita ini buat benda yang baik, kerana setiap orang akan dipermudahkan apa yang dia lakukan. Dan kita ni, kata Nabi, selalunya akan mati di atas perbuatan yang kita suka buat. Sebab itu kita yang paling zahir apa sebagai orang Islam?